Assalamualaikum. Hari ini kita masih di bab 11 iaitu bab pewarisan, tapi kita teruskan dengan 11.2 iaitu pewarisan dihibrid ataupun pewarisan dihibrid. Apa yang dimaksudkan dengan pewarisan dihibrid? Okey, maksudnya ialah pewarisan kacukan dihibrid ini melibatkan pewarisan dua ciri. Okey, setiap satu ciri dikawal oleh jin berlainan pada lokus berlainan. Okey, kita tengok kalau dalam buku teks Rajah 11.7 itu menunjukkan rajah skema pewarisan dihibrid bagi ciri bentuk biji benih dan warna biji benih kacang pis. Okey, so kita boleh nampak ada dua ciri yang dikaji di situ. Okey, yang pertama, ciri pertama ialah bentuk biji benih, ciri kedua ialah warna biji benih kacang pis. Okey, kalau kita lihat Rajah 11.7 pada bahagian petunjuk, okey, kita boleh nampak dekat sini, huruf B besar dipilih untuk mewakili alel dominan bagi biji benih bulat. Okey, B kecil digunakan untuk mewakili alel resesif bagi biji benih berkedut. Huruf K besar pula digunakan untuk mewakili alel dominan bagi biji benih berwarna kuning, manakala huruf K kecil digunakan untuk mewakili alel resesif bagi biji benih berwarna hijau. Jadi, daripada petunjuk ini, kita dapat kenal pasti bahawa trait dominan untuk biji benih ialah bulat. Okey, manakala trait resesif bagi bentuk biji benih ialah berkedut. Okey. Dan kita juga boleh nampak bahawasanya trait dominan bagi warna biji benih ialah kuning, manakala trait resesif bagi warna biji benih ialah hijau. Okey, sekarang kita lihat kepada rajah skema pewarisan, rajah 11.7 ni. Kita tengok dulu untuk generasi induk. Okey, fenotip bagi generasi induk ialah, okey, dua cirinya, biji benih bulat berwarna kuning. Okey, dan satu induk lagi mempunyai biji benih berkedut berwarna hijau. Okey, kedua-dua induk ini adalah berbaka tulen. Okey, sekarang kita tengok genotip untuk induk. Okey, bagi biji benih bulat berwarna kuning, genotipnya ialah B besar, B besar, K besar, K besar. Manakala genotip bagi induk biji benih berkedut berwarna hijau ialah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Okey, kemudian berlaku meiosis dan menghasilkan gamet. Okey, dan kita boleh nampak dekat sini setiap gamet akan mempunyai sepasang daripada setiap alel. Okey, B besar, K besar, B besar, K besar. Yang ini B kecil, K kecil dan B kecil, K kecil. Dan gamet ini akan melakukan persenyawaan secara rawak dan kita dapati genotip bagi generasi filial pertama semuanya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okey, genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil ini akan menunjukkan fenotip biji benih bulat berwarna kuning. Okey, maksudnya semua biji benih bagi generasi F1 atau generasi filial pertama semua menunjukkan bentuk bulat dan berwarna kuning. Okey, kita lihat kepada penerangan dekat bahagian tepi ni. Ciri bagi bentuk biji benih dikawal oleh sepasang alel iaitu B besar dan B kecil. Okey, boleh nampak ya sepasang alel, dan warna biji benih dikawal oleh sepasang alel iaitu K besar, K kecil. Hanya trait dominan sahaja kelihatan iaitu bulat dan kuning. Okay, sebab apa? Sebab kita dah tahu tadi. Okay, bulat ialah trait dominan dan kuning juga adalah trait dominan. Okay, sekarang bila kita kacukkan sesama generasi F1 ni, sesama generasi filial pertama, okay, kita dapat fenotip bagi generasi F1 yang tadi, okay, biji benih bulat berwarna kuning dikacukkan juga dengan biji benih bulat berwarna kuning, akan genotip bagi biji benih bulat berwarna kuning tadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang ini pun sama, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okey, selepas berlaku meiosis akan menghasilkan gamet dengan kebarangkalian begini. Okey. Untuk gamet bagi biji benih bulat berwarna kuning, kebarangkalian yang mungkin ialah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar dan B kecil, K kecil. Okey, sama juga dengan biji benih bulat berwarna kuning yang satu induk lagi.
kebarangkaliannya ialah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar dan B kecil K kecil. Okey, so ini semua ialah kemungkinan gamet yang terhasil. Okey, kita tengok penerangan dia. Semasa pembentukan gamet, mana-mana alel bagi bentuk biji benih boleh berpasang dengan mana-mana alel bagi warna biji benih. Sebab tu kita buat kebarangkalian macam dekat atas ni. Okey, sebab kita tak boleh tentukan alel ni akan bergabung dengan alel yang mana. Okey, kita tak boleh tentukan sebab berpasangan tu boleh terjadi secara rawak. Okey. Sekarang kita tengok apabila generasi F1 tadi tu, apabila generasi F1 yang terhasil daripada kacukan dihybrid dikacuk sesama sendiri, kita boleh nampak sebenarnya akan terhasil 16 kombinasi genotip bagi F2. Okey, kacukan ini menunjukkan 4 ciri fenotip dalam generasi F2. Okey, kacukan dihybrid dapat ditunjukkan melalui segi 4 panet. Okey, so dalam buku teks Rajah 11.8 ini menunjukkan satu segi 4 panet. Okey, jadi kita tulis balik gamet jantan dan gamet betina seperti yang kita dapat pada slide yang sebelum ini. Okey, B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Sama juga dengan gamet betina, ada B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar dan B kecil K kecil. Okey, selepas kita buat persenyawaan antara gamet jantan dan gamet betina, yang B besar K besar bersenyawa dengan B besar K besar, dia akan menghasilkan anak dengan genotip B besar K besar K besar. Genotip B besar K besar K besar akan menunjukkan fenotip bulat dan juga kuning. Okey, sebab apa? Sebab dia ada allele dominan sahaja, okey, dalam genotipnya. Okey, sekarang bila gamet betina yang mempunyai kombinasi B besar K besar bersenyawa dengan gamet jantan yang mempunyai kombinasi B besar K kecil, okey, yang ini, so anak yang terhasil B besar K besar dan K kecil. Okey, kombinasi genotip B besar K besar K kecil ini akan menghasilkan anak dengan fenotip bulat dan kuning. Okey, masih bulat dan kuning. Kenapa? Sebab untuk warna biji benih ini dia ada allele dominan, iaitu K besar. Jadi ciri ataupun trait yang ditunjukkan oleh trait yang dibawa oleh allele resesif ini akan ditindas. Okey, dan begitulah seterusnya. Bila gamet yang mengandungi B besar K besar ni bersenyawa dengan gamet yang mengandungi B kecil K besar, anak yang terhasil pula B besar K kecil, K besar K besar. Yang ini juga menunjukkan fenotip bulat dan kuning. Okey, dan seterusnya kita boleh nampak ada 16 kombinasi semuanya. Okey, 16 kombinasi genotip yang terhasil. Okey, untuk generasi F2. Okey, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, dan 16 kombinasi genotip ini akan menghasilkan 4 jenis fenotip. Okey, nampak 4 kan? Yang pertama, biji bulat berwarna kuning. Yang kedua, biji bulat berwarna hijau. Yang ketiga, biji kedut berwarna kuning. Dan yang keempat, biji kedut berwarna hijau. Okey, jadi nisbah fenotip yang terhasil bagi generasi F2 ialah 9 nisbah 3, nisbah 3, nisbah 1. Iaitu 9 menunjukkan fenotip dominan semua, bulat dan kuning. Okey, kedua-duanya adalah trait dominan. Okey, 3 pula akan menunjukkan trait dominan bagi bentuk biji benih dan trait resesif bagi warna biji benih. Okey, 3 lagi akan menunjukkan trait dominan trait resesif bagi bentuk biji benih dan warna yang dominan bagi biji benih. Manakala 1 akan menunjukkan ciri resesif bagi kedua-dua bentuk biji benih dan juga warna biji benih. Okey.
Jadi kena ingat, nisbah generasi F2 bagi pewarisan dihybrid Mendel ialah 9:3, nisbah 3, nisbah 1. Okey, sekarang kita tengok pula hukum Mendel kedua, dikenali juga sebagai hukum pengaturan bebas. Apa kata hukum Mendel 2 ni? Okey, hukum Mendel 2 menyatakan bahawa semasa pembentukan gamit, setiap ahli daripada pasangan allele boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan allele yang lain. Okey, tu kita dah nampak tadi masa kita buat raja skema pewarisan dan juga segi empat planet. Okey, rumusan daripada eksperimen dihybrid Mendel ini ada dua. Okey, yang pertama, gabungan baru ciri muncul pada generasi filial kedua, iaitu biji kedut berwarna kuning dan biji bulat berwarna hijau. Okey, so kita nampak tadi biji benih kuning, kedut dan biji bulat berwarna hijau muncul pada generasi F2, tak ada pada generasi F1. Okey, manakala rumusan yang kedua ialah dua pasang ciri iaitu bentuk dan warna biji digabungkan dalam generasi F1 tetapi kemudiannya terpisah dan bertindak secara bebas daripada satu sama lain dalam generasi F2. Okey, semua ni kita boleh nampak bila kita buat raja skema pewarisan dan juga segi empat planet tadi. Okey, so itu sahaja untuk 11.2 pewarisan dihybrid. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen dan tekan butang subscribe. Terima kasih.